يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. Istighfar. Dekat mana amal? Iaitu kamu, perbuatan kamu minta ampun kepada Allah itu, kembali kepada Allah, itu ialah satu bentuk amal. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah, belajar dulu, belajar akidah dulu, belajar tauhid dulu. Dan belajar di sini ialah belajar berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan nabinya, dan berkenaan dengan agama Islam. Faedah lain yang tersebut, yang Syekh sebut sini ialah annahu yajibu, yajib, maksudnya ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang tak wajib. Ilmu wajib ini dipanggil ilmu fardu ain. Adapun ilmu yang tak wajib itu dipanggil ilmu imma fardu kifayah, imma kifayatan, wa imma mustahabban. Sama ada ilmu itu ilmu yang sunat. Tayyib, seterusnya. Ahsanallahu ilaikum wa baraka fikum. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم الثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dalam mukadimah yang kedua ni pula, Syekh rahimahullah taala sebutkan 3 kaedah yang penting, iaitu berkenaan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menghantar para rasul. Yang kedua iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-wala wal bara. Jadi poin yang pertama iaitu Allah taala tidak membiarkan kita sia-sia. Jadi bersalahan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Mengetahui, dia melakukan perkara yang sia-sia. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Adakah manusia itu menyangka kami ciptakan mereka itu sia-sia? Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dengan satu tujuan yang khusus, iaitu untuk mentaati, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tujuan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghantar seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh dibawakan adil berkenaan dengan Nabi Musa, iaitu macam mana, apakah balasannya kepada Firaun dan pengikut-pengikutnya sebab diengkar kepada Nabi Musa. Jadi begitu juga kalau kita diengkar kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan dapat terima balasan sebagaimana kaum Nabi Musa itu Firaun kena. Apa yang Firaun kena? Iaitu pertama, dia tenggelam. Lagi yang kedua, dia diazab dengan azab di dalam wa sanu'adzibuhum marratain. Kan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Jadi dapat azab yang ketiga, dapat azab di akhirat kelak. Jadi begitu juga seorang itu yang melawan Nabi SAW, adakah dia akan tenggelam? Dia tenggelam. Jadi tenggelam di dalam kesesatan dia. Walaupun tak tenggelam secara fizikal, dia tenggelam dalam kesesatannya. Yang kedua, kalau tak ikut Nabi Muhammad SAW, dia akan diazab dengan azab kubur. Seperti mana hadis Al-Bara' bin Azib tu, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Dia kata, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Maka aku dengar manusia ucapkan sesuatu tentang lelaki ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka aku ucapkan perkataan yang sama juga. Aku main ikut je. Rupanya dia tak faham. Akhirnya dia diazab. Yang ketiga, diazab di akhirat kelak sebab tak ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kedua pula, iaitu berkenaan dengan Allah Ta'ala tak redha jika dia disyirikkan dengan sesuatu dalam ibadah. Dan ibadah, apa maksud ibadah? Iaitu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun imtisal.
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan ketundukan. Dengan penuh cinta dan ketundukan. Itu maksud ibadah. Iaitu apa dia? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan ketundukan. Itu ibadah. Apa yang yuta'abbadu bihi pula, iaitu apakah perkara yang kita laksanakan atau perkara yang dianggap sebagai ibadah. Itu ta'rifan al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ubudiyah. Apa dia? Setiap perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, okey, sama ada dan diridai olehnya, sama ada ucapan ataupun perkataan, ucapan hati dan ucapan lisan, perbuatan hati atau perbuatan anggota badan. Ana ulang sekali, apa itu ibadah dari segi apakah dia perkara yang dianggap sebagai ibadah, ma yuta'abbadu bih, kan? Apa dia? Iaitu setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan ucapan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Lisan tak ada perbuatan, lisan sama ada ucapan ataupun ucapan lisan atau ucapan hati. Ucapan hati macam sekarang ni saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah, hati. Ucapan lisan sekarang lah. Okey, amalan hati seperti khauf, raja, syukur. Kita tak perlu cakap pun untuk kata syukur, kan? Jadi amalan badan pula ni solat, sujud, rukuk, tawaf, sembelih ila akhir. Jadi Allah Taala tidak redha. Nampak kenapa Syekh dia kata Allah Taala tak redha? Dia tak sebut Allah Taala murka. Sebab Syekh nak ikut lafaz Quran dalam surah Az-Zumar, wala yarda li'ibadihi al-kufr, wala yarda li'ibadihi al-kufr. Tidak boleh disyirikkan Allah dalam ibadah kepadanya, tidak dengan nabi dan tidak juga dengan malaikat. Nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Seperti perbuatan orang Nasrani sembah Isa dan orang Yahudi sembah Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Dan juga menyembah malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala wa yawma nahsyuru jami'an thumma naqulu lil malaikah aha ulai iyyakum kuntum ya, apa ayat dia Syekh Ibrahim? Aha ulai, ada selalu tertukar ayat ni. Aha ulai kuntum aha ulai kanu iyyakum ta'budun, ya Syekh Rabi Sa'id ini ayat itu. Allah Taala kata, wahai, ketika Allah Taala mengumpulkan mereka semua di akhirat kelak, Allah Taala kata kepada malaikat, wahai malaikat sekalian, adakah mereka ni sembah kamu? Lalu malaikat kata, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka sembah jin. Nah, dan dalilnya wa annal masajida lillah, dan masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu adalah milik Allah. Masjid di sini ada 4 maksud. Satu, masjid rumah ibadah. Satu, masjid mana-mana saja di muka bumi ini yang dilakukan ibadah, maka itu dinamakan masjid. Dalilnya wa ju'inat lil ardu masjidan wa tuhura. Jadikan bumi ini semuanya masjid, betul tak? Jadi bumi ini seluruhnya masjid. Yang ketiga, anggota sujud. Anggota sujud juga dipanggil masajid. Yang keempat, perbuatan sujud itu sendiri. Jadi wa annal masajida lillah fala tad'u, maka janganlah kamu berdoa bersama Allah Taala dengan sesuatu pun, tad'u iaitu berdoa. Sini dua, satu doa al-mas'alah, doa permintaan, yang kedua doaul ibadah. Yang kedua doa ibadah. Doa dalam Islam ada dua. Satu doaul masalah, satu doa permintaan. Ya Allah, kurniakan aku anak. Satu ibadah tu sendiri dipanggil doa. Ibadah tu sendiri dipanggil doa. Dipanggil doaul ibadah. Ma'allahi ahadan nakirah. Maksudnya lafaz sesuatu perintah yang satu perkataan dalam bentuk nakirah dan datang dalam bentuk larangan, itu ialah perkara umum yang paling umum sekali lah, yang paling umum sekali. Maka ahadan tak boleh syirikkan dengan sesiapa pun, bukan dengan berhala saja, dengan orang, dengan lembu,
dengan patung, dengan Nabi dan juga dengan malaikat. Yang ketiga, iaitu berkenaan al-wala' wal-bara'. Siapa yang cinta Allah dan Rasulnya, tak boleh dia mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tak boleh dia mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, dan ayat ni, dalilnya la tajidu qauman, kamu tak akan dapati orang yang mencintai Allah, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau akan timbul iskal, akan timbul persoalan, Ustaz, kalau dia tak anti-Islam, maka adakah kita boleh cinta dia? Soalan. Ayat ni kata, kamu tak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini kerana sebab kita terjemahkan had itu hanyalah memusuhi. Kata Syekh Saleh Utsaimin, hadallah, hada itu bukan maksudnya memusuhi, iaitu dia menjadikan orang Muslim pada satu had, orang kafir pada satu had yang lain. Maksudnya dia pisahkan. Maksudnya ini orang beriman, maksudnya dipisahkan diri daripada orang yang beriman. Maksudnya dia tak beriman lah. Dia termasuklah hadallah wa rasulullah, itu orang yang tak beriman keseluruhannya. Sebab mereka telah memisahkan dirinya dengan Allah dan Rasulnya. Misalkan Allah. Jadi ayat ni umum. Jadi kena benci semua orang kafir. Walaupun ayah, walaupun anak, walaupun keluarga mereka sendiri. Wallahu ta'ala alam besar. Nah.